شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله، أولا أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kerana kita sentiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada pada golongan hamba-hambanya yang mengambil berat tentang perkara syariatnya, termasuk dalam golongan hamba-hambanya di kalangan ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat prihatin di dalam kita mengenang, di dalam kita menghayati, di dalam kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anugerah Allah yang besar ini yang kita tidak nampak dalam bentuk material, tapi kita nampak dalam bentuk perasaan di segi hakikat, bahawa inilah satu nikmat yang paling besar bila Allah pilih kita menjadi hamba-hambanya di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terbaik. Dan bukan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi yang menjadi penghulu kepada sekalian para nabi dan para rasul, tetapi Rasulullah adalah di antara nabi yang terbaik, yang disebutkan sebagai Habibullah, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa kalamullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Habibullah, nabi yang dilaqabkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tuan-tuan, yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Habibullah. Kita umatnya ni, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita juga mendapatkan tempias
Jadi pada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah, sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan visi dan misi keterutusanmu adalah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang kadang-kadang ramai kita umat Islam yang tidak alert dengan keadaan macam ini. Kita adalah umat Nabi, umat Nabi yang terakhir. Kalau nabinya sebagai nabi yang terbaik, maka diharapkan kita ni sebagai umat nabi yang terbaik. Kita mendapatkan tempias daripada kalimat yang Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada bagi kamu dalam diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa uswatun hasanah? Contoh yang baik. Jadi maknanya Allah menunjukkan Rasulullah mempunyai contoh yang terbaik, dan kita akan mendapatkan umat yang terbaik bila kita dapat mencontohi contoh yang terbaik yang ada pada insan yang terbaik yang Allah sebutkan sebagai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu untuk siapakah rahmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang terbaik ini? Allah mengatakan, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Jadi bagi barang siapa yang sentiasa mengharapkan Allah, mengharapkan rahmat daripada Allah, mengharapkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keselamatan kita nanti di hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan bagi mereka yang banyak berzikir, banyak menyebut-nyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wa hadirat, ad-dhaiful kiram min biladil Arab, antum min biladil Arab, min ayil bilad ya Syekh? Min Masr, daripada Mesir. Dari Mesir datang daripada kawasan sini pun tak datang lagi. Cuba bayangkan, daripada Mesir 9 jam penerbangan bro, datang sini dah bawa baby dan anak laki-laki. Menunjukkan bahawa sentuhan Islam ini memang sudah melekat dalam diri hamba-hamba Allah. Tak kira dia orang Melayu ke, orang Arab ke, orang Ajam ke, asal ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, asal ada keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perasaan iman tadi melekat dalam hati kita. Sebutan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai satu kalimat yang sakti yang menyatukan manusia. Ini baru kita berjumpa dengan dhuyuful kiram min Mesir. Kalau kita pergi umrah, kita pergi haji, macam-macam bangsa dah, dan kita tidak rasa dia ni orang lain, tidak. Kalau di sini kita tengok sesuatu yang lain, ini bro ni daripada mana ni, kita rasa macam Bila kita berada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, macam-macam bangsa kita tidak rasakan. Yang mereka tu foreigner, mereka tu ajnabiyun, la kulluna sawa. Setiap kita adalah sama. Dan kalimat la ilaha illallah lah yang menyatukan kita. Walaupun bila dia bercakap dalam bahasa Turki kita tak faham, bila kita cakap dalam bahasa Malaysia pun lagi mereka tak faham.
Tetapi bila kita cakap atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka faham. Inilah hebatnya Islam ini, ya. Inilah hebatnya kita menjadi hamba kepada Allah. Inilah hebatnya kita bila kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apatah lagi bila kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu kita isi dengan pengisian takwa kepada Allah. Inilah kehebat. Ya. Kerana ramai orang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Tetapi kalimat itu menjadi kosong, kata Najwa Ratib. Kosong, tak ada apa-apa isi. Kenapa? Kerana pengisian takwa tidak terdapat pada kalimat tauhid itu. Oleh kerana itu tuan-tuan, hadirin wa hadirat, wa duyuf al-kiram min Mesir, ya, alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada 1435 tahun ba'da hijratir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tidak pernah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun tidak pernah berjumpa kita. Tapi insya-Allah, ya, salawat dan salam yang bila kita hadiahkan kepada Rasulullah, inilah jambatan batin, ya. Jambatan halus yang menghubungkan kita yang masih hidup menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baginda, ya, dengan jasad dan rohnya yang berada di alam barzah. Dia menyatukan kita, ya. Sehingga jambatan ini telah dibina lebih awal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang bina jambatan itu. Sama ada kita nak guna atau tidak jambatan itu, yakni jambatan salawat. Dalam satu Al-Quran yang selalu kita dengar, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Inilah ayat yang menjadi jambatan, ya. Jambatan hubungan kita bukan hanya dengan Allah, jambatan hubungan batin kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna tadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, Allah yang menyatakan, ya. Bukan Rasulullah, ya. Tapi Allah menyatakan dalam salah satu ayat daripada ayat Al-Quran, kalamullah ni, Allah memberitakan dengan satu kalimat berita sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Memang kita tidak pernah jumpa Allah, kan? Pernahkah kita melihat malaikat? Tak pernah, ya. Tapi Allah mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Allah sebut Allah dan para malaikatnya. Allah bagi tahu, hei umat manusia, sama ada kamu beriman atau tidak beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya apa? Yusalluna 'alan nabi. Kalimat yusalla hadha min fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini bahasa Jawanya present continuous tense lah, ya. Maknanya lil hal wa lil mustaqbal. Alaysa kadzalik? Verb yang menunjukkan Allah sentiasa. Bukan ketika turunnya ayat ini Allah berselawat, yusallun, Allah dan para malaikatnya sentiasa, always. In English, always, yeah.
Apa yang Allah selalu sebut? Sentiasa berselawat dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Allah sendiri pun yang menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi Allah dengan kemuliaannya, dengan kebesarannya, itu pun menyatakan, aku dan para malaikat pun sentiasa menyampaikan selawat dan salam. Kalau Allah tak sampaikan selawat dan salam pun tak boleh jahar, kerana Allah tu yang menciptakan dia, ya. Ada kata Allah tidak sebut Rasulullah sebagai addressing, orang yang disampaikan doanya pun tak jadi apa. Tapi rupanya tidak, ya. Allah dan para malaikatnya pun sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu. Ini sirah amar, perintah, that you have to, itu bahasa Jawanya lah, you must, ya. Kamu mesti, kamu harus berselawat kepadanya. Sampaikan selawat dan salam kesejahteraan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Handphone yang azan atau ada Bilal? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ولا قوة لا إله الحمد لله قوة إلا لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته Alhamdulillah, kita teruskan sedikit lagi insya-Allah dalam 15 minit ya. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat wa khususan duyufana min al-Misr insya-Allah. Jadi kembali kita pada persoalan ayat yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya memerlukan setiap saat dalam bentuk mudhara'ah yusalluna 'alan nabi, berselawat, berdoa, menyampaikan doa keselamatan kepada baginda Rasul, walaupun baginda Rasul ya, secara zahirahnya baginda sudah meninggal dunia, tapi ayat Al-Quran ini sentiasa menunjukkan Allah sentiasa menyampaikan berdoa, menyampaikan keselamatan khusus kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat daripada Allah, nak mendapatkan tempias daripada hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, maka Allah suruh kita sampaikan selawat dan salam kepada baginda. Setidak-tidaknya kalau kita solat 5 waktu, pasti ya, pada saat kita berada pada tahiyat akhir, kita akan mesti membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lainlah kalau kita tak pernah solat, memanglah. Tapi kalau kita sembahyang, setidak-tidaknya dalam tahiyat akhir itu kita akan menyampaikan selawat dan salam. Malah tidak cukup dengan kita sampaikan selawat dan salam kepada baginda pada setiap kali kita solat. Setiap kali kita dengar azan saja, ba'dal azan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil. Kita minta, ya Allah, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wasilah wal fadilah ni adalah dua kedudukan yang paling hebat nanti yang Allah janjikan kepada para nabi. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir, tuan-tuan mengikut analisa, ada 270,000 nabi dan rasul yang pernah Allah utus di dunia ni. Cuma kita sebagai umat Muhammad, kita wajib beriman paling tidak kepada 25 nabi dan rasul. Keseluruhan nabi dan rasul 270,000 bro ya. Kalau ada pun kita nak hafal nama je pun susah. Yang 25 nabi pun tak ramai di antara kita yang hafal nama-nama baginda salawatullahi alaihi. Tapi yang hebatnya nama-nama artis yuk kita hafal. Oi, lengkap dengan YB ke, dengan Tan Sri, dengan macam-macam. Tapi nama nabi kadang-kadang kalau disebutkan kepada kita, seharusnya kita kena sampaikan salawat. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga baginda mengatakan, siapakah orang yang paling kedekut daripada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam para sahabat, adalah mereka bila disebutkan namaku mereka tidak berselawat kepadaku, kata Rasulullah. Itulah umatku yang paling kedekut. Ya. Dan mudah-mudahan kita pada hari ini tidak tergolong di antara umat yang Nabi katakan sebagai umat yang paling kedekut. Disebutkan Nabi Muhammad, sentiasa kita iri dengan sallallahu alaihi wasallam. Kalimat sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, dia tidak lepas macam itu saja. Ya. Dia sama juga macam kita menyampaikan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baginda mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang menyampaikan kepadaku satu salawat, mendoakan aku sekali saja, ya, Allah akan balas salawat yang diberikan kepadaku itu dengan 10 kali ganda. Boleh bayangkan tuan-tuan, Allah, ya, yang balas selawat kita yang kita sampaikan pada Rasulullah, ya. Pada selawat ni kita sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah yang balas. Jadi begitulah tuan-tuan, ya, besarnya bila kita mengingati akan kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, maka kemuncaknya adalah macam mana kita nak meletakkan cinta kita pada Rasulullah ni diasaskan kepada cinta kita kepada Allah. Ya, Rasulullah memang manusia biasa macam kita juga. Cuma kelebihannya baginda ni adalah seorang nabi dan rasul. Ya. Perlu diingat, kita tidak boleh terlalu ta'assub kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita cinta Nabi, tetapi Nabi adalah Nabi. Dia bukan Allah, dia bukan Tuhan, dia bukan komponen daripada Allah. Ini hati-hati, ya. Orang-orang Nasara, ya, pun macam tu juga. Pada awalnya diingatkan bahawa Isa tu hanya Nabi, ya. Isa tu adalah ibnu Maryam. Tapi lama kelamaan tak dijaga oleh para pendeta, para ulama Nasrani. Maka orang-orang Nasara ni telah meletakkan Isa ni sebagai salah satu komponen daripada ketuhanan. Ya. Ini yang coba dilakukan oleh orang-orang Nasara, dan akhirnya mereka telah sesat. Ya. Itu yang Allah sebutkan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalimat waladdallin ini dialamatkan kepada orang-orang Nasara. Ya. Kalimat maghdub, orang-orang yang dimuliakan, dialamatkan kepada orang-orang Yahudi. Ya. Oleh kerana itu, letakkan cinta kita kepada Rasulullah ni adalah, ya, melebihi, maknanya hendaklah kita letakkan cinta kita kepada Allah ni melebihi segala-gala. Ya. Memanglah ketika saat wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ramai para sahabat yang seolah-olah tidak boleh menerima hakikat Rasulullah sudah meninggal dunia. Dia dikhabarkan bahawa Rasulullah sudah meninggal dunia. Uthman bin Affan dah macam orang yang gagu, ya. Dia bisu, dia tak boleh bercakap apa-apa, seolah-olah macam dia tidak boleh terima hakikat Rasulullah yang disayanginya telah meninggal dunia. Ya. Jadi bila berita disampaikan kepada Umar, Umar lagi lah. Umar tengok wajah Rasulullah di pembaringannya, dibuka wajahnya. Umar kata, Muhammad tidak mati, dia tidur, nanti dia akan bangkit balik. Tetapi dulu orang sudah heboh, sudah heboh. Umar keluar dengan menghulus pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, akan aku tebas lehernya. Ya. Begitulah rasa cinta Umar Al-Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seolah-olah tidak menerima hakikat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia.
Pada waktu yang sama ketika wafatnya baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak berada bersama dengan para sahabat. Dia sedang ada urusan keluarganya tempat lain. Tapi bila mendengarkan suara Umar yang seolah-olah mengancam, siapa yang berani mengatakan Muhammad sudah mati, dia akan ditebas lehernya oleh Umar Al-Khattab. Berita dicari, mana Abu Bakar? Mana Abu Bakar? Ya. Abu Bakar datang mengatakan, Rasulullah masuk ke bilik Rasulullah, melihat Rasulullah sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikucupnya, ya, di antara mata Rasulullah, dikucupnya dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Namun barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah tetap hidup dan tidak pernah akan mati. Ya. Muhammadur Rasulullah. Ya. Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad khalat min qablihi rusul, dan telah berlalu sebelumnya adalah para nabi. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah selepas Muhammad meninggal dunia kamu akan berbalik, akan berpaling tumitmu, meninggalkan agama Islam ini? Jadi kenyataan Abu Bakar ini turun ayat dari Al-Quran mengatakan Muhammad Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, menguatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Yang paling terkesan adalah Sayyidina Bilal bin Rabah, tuan-tuan sekalian. Artis yang dididik Rasulullah. Artis yang melaungkan azan setiap waktu. Jadi bila selepas penguburan Rasulullah pada hari Rabu, baginda meninggal pada hari Senin, ya. Hari Selasa belum dikebumikan kerana ada masalah ummah, ya. Hari Rabu barulah baginda Rasul dikebumikan. Tak terdengar suara Bilal, ya, azan, ya. Dan akhirnya didapat berita bahawa Bilal sudah berhijrah pergi ke Syria. Ya, dia merasa kesunyian, ya. Selalunya dia bersama dengan Rasulullah, tapi bila Rasulullah sudah meninggal dunia dia rasa kosong. Dia membawa dirinya pergi ke Syria. Lama dia tak balik. Di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dia masih lagi di Syria. Begitu Umar, ya, Al-Khattab naik menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, barulah Umar sedar, aina Bilal? Mana aku tak nampak Bilal ni? Akhirnya diberitahu bahawa Bilal sudah lama berhijrah ke Syria, ya Amirul Mukminin. Ya. Kembali kepada peristiwa Bilal di Syria. Jadi bila lama Bilal tak balik ke Madinah, satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam mimpi Bilal. Wahai Bilal, ya, bila masanya engkau nak menziarahiku wahai Bilal, tidakkah engkau rindu denganku wahai Bilal? Muncul Rasulullah dalam mimpi Bilal bin Rabah, ya. Sedar daripada tidur tadi, Bilal terus sembahyang subuh, terus bergerak pergi ke Madinah. Dia rasa malu, dia rasa lain perasaannya bila Rasulullah muncul dalam mimpinya menyatakan, tidakkah engkau rindu kepadaku wahai Bilal? Bilakah masanya engkau nak menziarahiku wahai Bilal?